الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita keimanan. Allah taala masih lagi memberikan kepada kita kehidupan yang mana dengan dipanjangkan usia kita ini mampu kita melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala kerja buat kita, segala amalan-amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dikira sebagai satu batu amalan saleh kita yang akan memberatkan lagi timbangan amalan kebajikan kita di akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Rahiqul Makhtum, iaitu kitab yang berkaitan tentang sirah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan lepas kita telah bicarakan bagaimanakah kisah perkahwinan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengahwini Khadijah binti Khuwailid ialah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa barangan Khadijah ke Syam. Nabi bawa barangan Khadijah ke Syam, dan apabila Nabi bekerja dengan Khadijah dan Khadijah dapati betapa mulianya akhlak baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta betapa cantik dan amanahnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ini telah menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid. Yang kemudian Khadijah telah menghantar seorang yang bernama seorang hamba dia untuk bertemu dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan hasratnya. Yang kemudiannya tuan-tuan, Nabi bagi tahu pula hasratnya itu kepada bapa saudaranya, dan bapa saudara Nabi kemudiannya meminang Khadijah binti Khuwailid dan menentukan bilakah tarikh perkahwinannya. Maka berkahwinlah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Khadijah inilah telah melahirkan semua anak-anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibrahim. Ya, ada 7 orang anak Nabi. Ibrahim sahaja yang bukan beribukan kepada Khadijah binti Khuwailid. Adapun 6 orang lain itu adalah merupakan anak-anak Nabi bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, daripada malam ini insya-Allah kita bincangkan lagi iaitulah kisah bagaimana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membina Kaabah. Nabi bina Kaabah. Tuan-tuan, kita tahu bahawa Kaabah ini adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang mula-mula dibina di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya rumah yang mula-mula sekali dibinakan bagi manusia itu, inna bait wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah, iaitu di kota Mekah. Ya, bait itu dia merujuk kepada Baitullahil Haram, iaitulah Kaabah. Jadi ini Kaabah tuan-tuan, Allah telah bina sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Kemudiannya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk membina Kaabah. Dan apabila Kaabah tadi sudah dibina tuan-tuan, sampailah akhirnya kepada zaman baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Mekah pada ketika itu telah dilanda dengan bermacam-macam musibah. Antaranya telah dilanda dengan banjir yang menyebabkan Kaabah itu akhirnya roboh, tidak lagi kukuh. Dan peristiwa ini diceritakan di dalam kitab Rahiqul Makhtum ini, iaitulah kisah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membina Kaabah. Semasa baginda berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy membina semula Kaabah. Ini kerana Kaabah sebelum itu adalah lapisan batu-batu besar yang tingginya 9 hasta sejak dari zaman Nabi Ismail alaihissalam dan tidak mempunyai bumbung. Lantaran itu sekumpulan pencuri telah masuk dan mencuri harta benda yang berada di dalamnya. Jadi tuan-tuan,
pembinaan Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam dahulu. Kaabah tu dibina, dia tak ada bumbung. Kalau hari ni kita tengok Kaabah tu atas tu dah ada bumbung, dah bertutup. Dulu masa zaman Nabi Ismail alaihissalam, Kaabah itu tidak ada penutup dia, tidak ada bumbung dia, ya. Jadi bila tak ada penutup, tak ada bumbung, ada orang yang boleh naik atas tu, dia ceroboh, kemudian dia ambil barang-barang yang ada dalam Kaabah, ya. Begitu juga tuan-tuan, Kaabah juga terdedah kepada bencana alam yang menyebabkan binaannya mulai goyah dan dinding-dindingnya retak. Ya. Jadi tuan-tuan, di Kaabah itu sebab dah terlalu lama daripada zaman Nabi Ismail AS dulu sampailah kepada baginda Nabi kita SAW, dah terlalu lama, maka sudah barang tentulah bangunan yang dibina begitu lama dia akhirnya goyah, dah tak kukuh lagi, ya. Dan tak kukuh lagi. Apatah lagi tuan-tuan, di Mekah pada ketika itu banyak berlaku bermacam-macam bencana alam, ya. 25 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, banjir besar arim telah menyerang kota Mekah serta meresap sampai ke Baitullah Haram. Banjir besar itu telah menyebabkan Kaabah hampir-hampir runtuh. Lantaran itu orang-orang Quraisy terpaksa membina semula Kaabah demi menyelamatkannya daripada musnah. Mereka bersetuju agar sumber pembiayaan pembinaan Kaabah hendaklah diambil daripada sumber yang baik. Jadi ini tuan-tuan, masa Nabi kita berusia 25 tahun, ya. Semasa 25 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi belum lahir, 25 tahun sebelum Nabi lahir itu tuan-tuan, Makkah ini telah dilanda dengan banjir yang besar, sehingga menyebabkan banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku pada Kaabah itu. Jadi bila berlaku banyak kerosakan ini tuan-tuan, sudah barang tentulah Kaabah tadi perlu dibaik pulih semula, perlu dibaiki semula. Jadi tuan-tuan, orang-orang kafir Quraisy walaupun dia tidak beriman, walaupun dia waktu itu berada dalam keadaan jahiliah, tetapi untuk dia nak bina Kaabah, nak cari batu-batu Kaabah ini, nak dibaik pulih Kaabah, mereka telah mengambil ketetapan bahawa setiap inci Kaabah yang nak dibina ini mesti diambil daripada harta yang sah. Maknanya tidak boleh diambil daripada benda-benda yang haram. Nampak tuan-tuan? Dia jaga kesucian Kaabah walaupun waktu itu berada dalam keadaan jahiliah. Jadi sebab itu sumber nak bina Kaabah tadi hendaklah diambil daripada sumber yang baik. Dengan arti kata lain, mereka tidak boleh memasukkan sumber-sumber seperti hasil pelacuran, perniagaan berasaskan riba dan sebarang harta yang diambil secara aniaya. Jadi makna tuan-tuan, nak buat Kaabah tadi, orang-orang kafir Quraisy dah bersepakat, kita nak buat Kaabah, kita kena cari sumber yang bersih. Maknanya kalau ada pelacur yang nak bagi hasil pelacuran dia kepada Kaabah untuk dibina Kaabah, dia tak terima. Begitu juga kalau perniagaan yang berasaskan kepada riba, ya, dia berniaga banyak untung tetapi perniagaan tadi berasaskan kepada riba, nak dibuat Kaabah, maka tidak diterima tersebut, tak diterima, ya. Jadi dia nak pastikan sumber ataupun perbelanjaan untuk membina Kaabah tadi mestilah daripada sumber dan pembiayaan yang bersih daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada mulanya mereka merasa takut untuk meruntuhkan Kaabah yang asalnya. Orang mula meruntuhkan binaan itulah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Jadi ini tuan-tuan, disebabkan orang-orang kafir Quraisy ni bila dia nak runtuhkan Kaabah, ya. Jadi dia mula-mula tadi tuan-tuan dah 25 tahun sebelum kelahiran Nabi, Kaabah dah mula goyah. Jadi orang kafir Quraisy dia mula kumpulkan bahan-bahan, dia kumpulkan bahan-bahan untuk dia bina semula Kaabah ini. Jadi pembinaan semula Kaabah itu berlaku ketika mana Nabi berusia 35 tahun. Banjir berlaku sebelum Nabi lahir lagi, masa 25 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi Kaabah dah rosak pada waktu tu. Tetapi orang-orang kafir Quraisy
dia nak sumber bina Kaabah ni mesti sumber yang bersih. Masa tu tuan-tuan banyak pelacuran di Mekah. Waktu itu banyak perniagaan yang bersumberkan kepada riba. Waktu itu banyak perniagaan yang diambil daripada perkara-perkara anaya. Dia menganiaya orang, ya, dia rampas harta benda orang. Jadi benda-benda yang berbentuk penganiayaan tidak diterima untuk membina Kaabah. Benda-benda yang berbentuk riba tak diterima untuk membina Kaabah. Benda-benda yang berasaskan kepada pelacuran, kepada perzinaan tidak diterima untuk membina Kaabah. Jadi mereka mengambil masa yang lama untuk mencari sumber yang benar-benar bersih untuk bina Kaabah. Sebab mereka pun takut kalau dibina Kaabah dengan menggunakan sumber yang tak elok, sumber yang haram, akan turun bala ke atas mereka ataupun diturunkan musibah ke atas mereka. Sebab mereka telah menyaksikan bagaimana peristiwa Abrahah yang cuba nak meruntuhkan Kaabah, akhirnya Allah Ta'ala hancurkan dia dengan burung-burung ababil. Maka peristiwa itu masih lagi menghantui orang-orang Mekah. Nah, ketika mana tuan-tuan Nabi berusia 35 tahun nak buat semula Kaabah ini. Jadi bila nak buat semula Kaabah ni sudah barang tentu perlu diruntuhkan dulu, baru boleh buat baru. Jadi sekarang nak runtuhkan Kaabah ni macam mana? Siapa yang berani nak runtuhkan Kaabah? Sebab dulu Abrahah pernah cuba nak runtuhkan Kaabah, tetapi akhirnya Abrahah binasa. Sekarang kita nak buat baru, Kaabah ni nak dibina balik semula. Sudah tentulah dia kena buat, kena dirobohkan dulu. Maka tuan-tuan, mereka nak merobohkan, mereka rasa takut, sehinggalah datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Jadi Al-Walid ini kemudian tuan-tuan, dia robohkan sikit-sikit Kaabah. Bila orang kafir Quraisy, orang Quraisy tengok Walid ini robohkan Kaabah, Walid tidak kena apa-apa, dia tidak binasa, dia tidak mati, dia tidak mendapat sebarang kecelakaan. Maka barulah orang-orang lain mula berani untuk merobohkan Kaabah. Barulah dia berani untuk meruntuhkan Kaabah. Sebab apa? Sebab dia tengok Walid tadi pun tak jadi apa-apa bila meruntuhkan dinding-dinding Kaabah. Jadi mereka meruntuhkanlah dinding-dinding Kaabah. Maka mereka teruskan kerja-kerja untuk merobohkan Kaabah sampailah kepada makam Ibrahim. Sampailah kepada makam Ibrahim. Jadi bila dah sampai kepada makam Ibrahim ini tuan-tuan, bila dah sampai kepada makam Ibrahim ini, maka mereka pun mengambil keputusan untuk membina kembali Kaabah. Untuk dia bina kembali Kaabah. Setelah dia robohkan tadi, jadi orang-orang kafir Quraisy tadi pun dia membahagi-bahagikan lokasi Kaabah itu kepada setiap kabilah untuk dibina. Jadi makna tuan-tuan, Kaabah tu kita tahu dia ada 4 rukun. Dia ada 4 sudut. Sudut rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Yamani, kemudian rukun apa lagi? Rukun apa? Saya pun dah lupa dah kan, dah lama tak pergi ni. Rukun lupa dah saya. Dia ada 4 rukun tu kan. Kita tengok rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Kemudian ada 2 rukun lagi. Jadi setiap penjuru Kaabah tadi dibahagi-bahagikan kepada kabilah-kabilah. Dibahagi-bahagikan kepada kabilah-kabilah. Jadi bila dia dibahagikan kepada kabilah-kabilah ni tuan-tuan, maka kabilah-kabilah tadilah yang bertanggungjawab untuk membina Kaabah tadi berdasarkan mengikut rukun-rukun yang sudah pun dibahagi-bahagikan tadi. Yang telah dibahagi-bahagikan tadi. Jadi tuan-tuan, setelah sampai pembinaan,
Jadi kerja-kerja pembinaan itu diketuai oleh seorang tukang bina yang berbangsa Rom bernama Baku. Ya. Setelah pembinaan sampai ke tempat Hajar Aswad, mereka mula berselisih pendapat tentang siapakah yang patut diberikan penghormatan untuk meletakkan batu di tempatnya. Jadi bila buat Kaabah tadi dibahagi-bahagikan rukun, rukun Yamani orang ni buat, rukun Hajar Aswad orang ni buat. Jadi tuan-tuan, bila dah dibahagi-bahagikan tadi, dah selesai dah buat Kaabah tadi, Kaabah dah selesai tertegak dah, tiba-tiba di rukun Hajar Aswad tu mesti nak letak Hajar Aswad. Sekarang siapa yang nak letakkan Hajar Aswad di situ? Siapa yang nak letakkan Hajar Aswad di situ? Jadi kabilah-kabilah ni semua nak letakkan Hajar Aswad, sebab Hajar Aswad ini dikatakan sebagai batu yang sangat mulia. Jadi setiap khalifah, setiap kabilah, kalau dia dapat letakkan Hajar Aswad di situ, maka dia rasa kabilah itulah yang paling mulia. Ya? Jadi mereka mula berselisih pendapat tentang siapakah yang patut diberikan penghormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya. Perbalahan itu berlanjutan selama 4 ataupun 5 malam. Ia semakin meruncing sehingga hampir-hampir menimbulkan peperangan di tanah haram. Akan tetapi Abu Umamah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi telah mencadangkan kepada mereka supaya mencari seorang hakim untuk menyelesaikan perbalahan tersebut. Hakim yang dicadangkan itulah orang yang pertama sekali masuk kepada mereka dari pintu masjid. Pintu masjid, dan dinamakan pintu itu nama pintu Babu Syaibah. Babu Asyaibah. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, jadi bila nak letakkan Hajar Aswad di tempat dia, nak diletakkan Hajar Aswad di tempat dia, maka kabilah-kabilah Quraisy tadi pun bergaduh sesama mereka, siapa nak letak. Kata kabilah A, akulah nak letak. Dia tak setuju. Kabilah B pun tak setuju. Maka akhirnya tuan-tuan, mereka berbincang selama 4 hingga 5 malam nak tentukan siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad itu di tempat dia. Siapa nak letak? Sehinggalah tuan-tuan datang satu pandangan ataupun satu cadangan daripada seorang yang bernama Abu Umamah bin Al-Mughirah. Abu Umamah Al-Mughirah, dia kata kalau kita berbincang bermalam-malam ni tak selesai perbincangan kita, maka kita kena cari seorang hakim ataupun seorang orang tengah yang boleh memberikan keputusan kepada kita. Sebab bila bincang ramai-ramai ni semua nak, jadi tak ada siapa yang boleh buat keputusan. Jadi kita kena lantik seorang hakim yang boleh buat keputusan, yang boleh menyelesaikan permasalahan kita semua ni, yang boleh selesaikan perselisihan di antara kaum-kaum Quraisy ini. Lalu dia kata, macam mana kita nak pilih hakim? Sebab di sini kaum Bani Hashim, di sini kaum Bani Abdul Muttalib. Ini semua puak-puak mereka. Jadi macam mana kita nak pilih? Maka akhirnya tuan-tuan, mereka ambil satu pandangan, satu pendapat, kita pilih orang yang mula-mula sekali masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang mula-mula sekali masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi lelaki yang mula-mula masuk itulah yang akan kita lantik dia sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi tuan-tuan, sebahagian kitab sirah disebutkan di pintu itu yang dimasuk itu nama Babu Syaibah. Babu Asyaibah. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita cari Babu Syaibah, tuan-tuan. Jadi tiba-tiba ada seorang lelaki keluar daripada Babu Syaibah, masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka bila yang masuk tu siapa dia? Maka mereka lihat yang masuk daripada pintu itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ikut pintu itu, ya pintu Babu Syaibah tadi, iaitulah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi masuk saja, maka mereka pun berkata, apa dia kata tuan-tuan? Dia kata, inilah dia orang yang jujur, orang yang amanah, kami setuju dengannya. Nampak tuan-tuan? Waktu ni Nabi belum dilantik jadi Nabi lagi. Waktu ni dia baru usia dia 35 tahun. Nabi dapat wahyu dilantik menjadi Rasul ketika mana dia berumur 40 tahun. Umur dia 40 tahun. Jadi orang Mekah semua mengakui Nabi ni orang yang jujur, Nabi ni orang yang baik, Nabi ni seorang Al-Amin. Jadi bila Nabi masuk, mereka tidak ada ragu-ragu lagi untuk menerima
Nabi sebagai hakim pada ketika itu. Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pada ketika itu. Ya, baik. Jadi falamma ra'au, apabila mereka semua melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatafu, mereka semua menjerit, hadza amin, inilah dia orang yang jujur, orang yang amanah, radinahu, kami semua redha dengan dia, kami setuju kalau dia ini dilantik sebagai hakim. Hadza Muhammadun, sesungguhnya ini adalah Muhammad. Falamma intaha ilaihim wa akhbaruhu li khabarin talab rida. Jadi apabila selesai, apabila mereka tadi bersetuju nak ambil baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, mereka bagi tahu kepada baginda Nabi. Mereka pun bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi ni dia dah lantik jadi hakim. Talaba rida'u, kemudian Nabi pun meminta daripada mereka, daripada kabilah tadi, Nabi minta sehelai kain. Nabi minta sehelai kain. Sehelai kain. Rida ni tuan-tuan, kalau kita katakan rida itu ialah yang biasa kita sandang dekat, yang kita sandang kat bahu kita, itu namanya rida, yang kita panggil sebagai selendang. Jadi orang Arab dia selalu pakai selendang ni. Bahkan baginda Nabi kita SAW juga seringkali memakai selendang. Sebab itu tuan-tuan, pakai selendang di bahu kita itu termasuk dalam perkara sunat. Jadi diambil rida tadi, dibentangkan rida tersebut. Dibentangkan rida tersebut, selendang tersebut dibentang oleh baginda Nabi SAW, lalu diletakkan batu itu di tengah-tengah kain tersebut. Nabi ambil batu Hajar Aswad tadi, Nabi letakkan ke tengah rida tadi, ke tengah kain tersebut. Nabi letakkan, fa wada'al hajar wasatahu, lalu Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengahnya. Wa talaba min ru'asa'il qabail al-mutanazi'ina ay yamsiku jami'an bi atrafir rida. Kemudian Nabi SAW minta supaya ketua-ketua kabilah, yang berselisih tadi, yang bergaduh tadi, dia pegang setiap bucu, setiap bucu rida itu tadi. Jadi tuan-tuan, bila dia bentangkan, ni satu bucu, sini satu bucu, ni ada satu bucu, setiap orang pegang bucu ni. Tengah-tengah ni ada Hajar Aswad, dia pegang setiap bucu ni. Jadi maknanya kabilah A, kabilah B, semua ketua kabilah tidak dapat pegang bucu. Fawada'ahu fi makanihi, jadi dia pun bersama-sama lah untuk meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Dia letakkan Hajar Aswad itu di tempat dia, sama-sama letakkan Hajar Aswad itu di tempat dia. Wa hadha hal hasif radha bihi qaum. Jadi ini telah menyebabkan orang-orang kafir tadi bersetuju dengan tindakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia setuju dengan tindakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil, sampai kat tempat tadi, Nabi sendiri ambil batu tu, dan Nabi sendiri yang letakkan di tempat bucu Hajar Aswad ataupun rukun Hajar Aswad. Nabi sendiri yang letakkan. Jadi maknanya dia tidak membabitkan siapa-siapa, mana-mana kabilah pun. Nabi sendiri yang meletakkan. Jadi ini tuan-tuan, kata Allahumma salli ala Muhammad, kata Syekh Ramadan Al-Buti, perbuatan ini sebelum kerasulan Nabi tadi sudah menunjukkan betapa Nabi adalah seorang yang fatanah. Nabi seorang yang bijaksana, pertama. Yang keduanya, dengan kedatangan Nabi kita SAW, Nabi akan menyatukan hati-hati manusia dengan iman. Nabi akan menyatukan hati-hati manusia dengan Islam. Yang ketiga, hati-hati manusia ini akan disatukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang Islam ni tuan-tuan, kita bersatu hati bila kita pergi ke Mekah, pergi ke Kaabah, kita bersatu hati. Semua orang tujuan dia sama.
Semua orang sampai ke Kaabah, dia nak tawaf, dia nak beribadah, tuan-tuan. Jadi kita tadi, walaupun kita ni berlainan bangsa, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam kabilah, ya, bermacam-macam puak, tetapi bila kita berada di Kaabah, kita boleh bersatu padu, ya. Kita boleh bekerja sama, kita boleh bertolak ansur di antara satu sama yang lain. Maka itu adalah rumus ataupun tanda bahawa Nabi SAW ini akan menyatukan hati-hati manusia dengan iman, ya. Kemudiannya pembinaan itu diteruskan lagi, sebab dah dibina ikut tiang-tiang tadi. Kemudian diteruskan lagi pembinaan sebab nak ditinggikan lagi Kaabah, ya? Kaabah itu nak ditinggikan. Yang pada asal Kaabah tadi kita tahu, tuan-tuan, ya? Asal Kaabah tadi, dia asal Kaabah ni, tuan-tuan, bukan seperti mana kita lihat hari ini. Asal Kaabah itu dia bersifat segi empat tepat. Yang hari ini segi empat sama. Dia segi empat tepat. Dia memanjang, tuan-tuan. Dia memanjang begini, kan? Kemudiannya, tuan-tuan, bila dah dirobohkan, dia atur balik, sudah Kaabah itu menjadi tinggi. Bila dia menjadi tinggi, maka kekurangan batu untuk bahagian hijir Ismail tadi untuk diletakkan batu Kaabah, binaan Kaabah di situ. Jadi disebutkan di sini, tuan-tuan, orang-orang Quraisy menghadapi kekurangan peruntukan dan sumber yang baik untuk meneruskan pembinaan Kaabah. Lantaran itu mereka mengeluarkan kira-kira 6 hasta binaan di sebelah utara yang dikenali sebagai Hijr dan Al-Hatim. Mereka mengangkat pintu Kaabah atas dari bumi supaya tidak dimasuki oleh sesiapa kecuali mereka yang dibenarkan. Apabila pembinaan telah mencapai 15 hasta, mereka memasang bumbungnya yang dilapis di atas 6 batang tiang. Ya. Jadi, tuan-tuan, yang asal Kaabah tadi, ya, yang bahagian ujung sekali dekat hijir Ismail itu tak cukup batu untuk dibuat binaan Kaabah. Asal Ismail itu binaan Kaabah tu. Jadi kalau dibina Kaabah, ditarik lagi, jadi dia akan jadi memanjang. Ya. Jadi waktu orang Quraisy nak bina Kaabah tu dulu, tuan-tuan, dah tak cukup batu. Dah tak ada sumber lagi dah untuk dia buat batu bina Kaabah tu. Ya, jadi dia tinggikan Kaabah, kemudian dia buat bumbung di atas Kaabah tadi. Ya. Kemudian Kaabah ni dulu asalnya, tuan-tuan, Kaabah ni dia ada pintu dia kat bawah. Hari ni kita tengok pintu dia di atas. Pintu Kaabah tu kat bawah. Dia ada 2 pintu dulu. Satu di bahagian kita tengok berdekat dengan Multazam itu, dan satu lagi dekat dengan apa ni, Hijr, bukan Hijr, dengan rukun Yamani. Dekat situ. Kan? Jadi akhirnya, tuan-tuan, bahagian pintu Kaabah itu ditinggikan. Sebab itu di Kaabah ada yang kita panggil, kaki Kaabah itu kita panggil sebagai Syazarwan. Ya, kita panggil sebagai Syazarwan. Dan Syazarwan itu, tuan-tuan, kalau Syazarwan itu juga dikira sebahagian daripada Kaabah. Itu sebab kalau kita tawaf, kita terlalu hampir dengan Kaabah, dan kaki Kaabah itu, ya, kaki Kaabah itu berada di atas tangan kita. Kan, di atas tangan kita tak sentuh, tapi bersetentangan dengan tangan kita itu ialah Syazarwan. Batal tawaf kita. Ya. Sebab apa? Sebab kita dah masuk dalam kawasan Kaabah itu. Jadi Syazarwan itu, kaki Kaabah itu juga dikira sebagai sebahagian daripada Kaabah. Sebab itu anggota tubuh kita ataupun pakaian ihram kita tidak boleh terkena Syazarwan ataupun melebihi daripada Syazarwan tersebut. Ya, jadi sebab itu kita kena jarakkan sedikit diri kita ke mana kita tawaf. Jadi Syazarwan itu, kaki Kaabah itu, ya, itu dibina pada zaman Quraisy dahulu. Tujuan dia apa? Untuk dia tinggikan lagi Kaabah. Jadi Kaabah itu ditinggikan lagi. Jadi ditinggikan, ada kaki dia. Kemudian pintu Kaabah tadi dia asalnya letak kat bawah, diletakkan tinggi. Supaya apa? Supaya sukar orang nak naik. Ya, supaya pencuri tadi tak dapat nak masuk dalam Kaabah. Kemudian bangunan Kaabah tadi yang asalnya 4 segi tepat itu ditinggikan lagi, tuan-tuan, sampai 15 hasta tinggi dia. Ya, ditinggikan lagi, kemudian dibuat bumbung.
Tujuan dibuat bumbung apa? Supaya tidak ada pencuri yang boleh masuk menceroboh ke dalam Kaabah kecuali orang-orang yang dibenarkan untuk masuk dalam Kaabah sahaja. Sebab itu pintu Kaabah tu ada orang yang pegang kunci pintu Kaabah. Ada pemegang kunci pintu Kaabah. Baik. Apabila pembinaan telah mencapai 15 hasta, mereka memasang bumbungnya dan dilapik di atas 6 batang tiang. Dengan itu jadilah ukuran Kaabah yang telah selesai itu berbentuk 4 segi sama, ketinggiannya 15 meter, panjang bahagian tepi yang terletak Hajar Aswad serta bahagian bersetentangnya 10 meter. Hajar Aswad diletakkan di peras 1.5 meter dari bumi untuk bertawaf. Bahagian tepi tempat kedudukan pintunya serta bahagian bertentangan dengannya berukuran 12 meter. Pintu Kaabah berada pada ketinggian 2 meter dari bumi. Dari keluar Kaabah dilengkungi satu binaan di bahagian bawahnya yang ketinggiannya agak sederhana, iaitu 0.25 meter, yang itulah nama Syazarwan. Jarak lebarnya juga sederhana, iaitu 0.30 meter. Tempat ini dikenali dengan nama Syazarwan. Ia ada tempat asal Kaabah, akan tetapi orang-orang Quraisy meninggalkan pembinaannya. Jadi maknanya orang-orang Quraisy, dia kaki Kaabah tu, asal Kaabah tu letak kat bawah ni tuan-tuan. Letak kat bawah. Jadi orang Quraisy dia bina kaki Kaabah tadi. Kalau kita dulu, orang Melayu kita buat rumah tuan-tuan. Rumah teh. Kita letak apa bawah tu batu rumah tu. Kat tiang tu kan. Jadi macam tu lah Kaabah. Dia letakkan kaki dia tu. Dia letakkan batu tu untuk diangkat sikit Kaabah tersebut. Itu dibina oleh orang-orang Quraisy dahulu. Jadi semula Is'an itu tuan-tuan, maka Kaabah tersergam seperti mana yang ada hari ini. Bahagian Hijr dan Hatim itu memang tidak dibuat binaan. Maka yang ada sepauh, yang kita tengok sepauh lengkungan itu tuan-tuan, maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, maka itulah sebenarnya kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi Muhammad SAW, dia boleh sembahyang dalam Kaabah apabila dia sembahyang dalam Hijr Ismail. Sebab Hijr Ismail itu asalnya adalah Kaabah. Jadi bila kita sembahyang dalam Hijr Ismail, seolah-olah kita sembahyang dalam Kaabah. Bukan seolah-olah pun, memang pun kita sembahyang dalam Kaabah. Sebab asal Hijr Ismail itu sendiri adalah kawasan Kaabah itu. Jadi ini tuan-tuan. Maka itu merupakan kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang sebelum tu dia tak dapat sembahyang dalam Kaabah. Tapi sampai ke umat Nabi Muhammad, kita boleh sembahyang dalam Kaabah bila mana kita sembahyang dalam Hijr Ismail. Jadi itu tuan-tuan, baginda Nabi kita SAW juga terlibat dalam pembinaan Kaabah. Nak cerita tuan-tuan, kita nak kaitkan dulu betapa Nabi ini ada kaitannya, susur jalur dia sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim juga terkena kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ada perkaitan di antara Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, insya-Allah kita berhenti setakat ini dulu. Insya-Allah pada yang akan datang ini kita akan bicarakan pula bagaimana kisah kenabian baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah kenabian. Yang ini sampai umur dia 35 tahun. Jadi besok kita akan bincang pula macam mana pula Nabi kita dilantik sebagai Nabi. Iaitu sirah Nabi secara ringkas sebelum kenabian dia. Jadi kisah-kisah Nabi kita yang akhirnya dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ini dulu insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita pada pertemuan kita yang akan datang. Mohon maaf di atas kata saya, minta maaf kalau ada kasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا انفقنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأنثى رؤوس وذكر. ربنا انفقنا في أهل ما ترتضي قال فعلا كراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. قل الله منكم.